Okey, ni saya nak share dengan anda semua. Ada satu rahsia macam mana nak membuatkan audience stay dengar apa yang anda cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tuan dan puan, pernah tak kita jumpa orang ataupun pernahkah kita dengar satu-satu perkongsian daripada mungkin seorang penceramah ataupun mungkin ada seorang yang bercakap, bila dia bercakap saja tak sampai 5 minit, tak sampai 3 minit kita pun mengantuk, kita pun tengok skrin, maksudnya kita boring. Ataupun kita pun rasa macam bilalah dia nak habis apa yang dia nak cakap kan. Okey, so kalau tuan dan puan pernah mengalami situasi tu, saya juga pernah mengalami situasi yang sama. Cuma saya tak nak borak pasal tu. Saya nak kongsikan dengan tuan dan puan. Baru-baru ni, alhamdulillah, saya hadir satu kursus lah, yang mana salah seorang penceramah dalam kursus tu adalah Yang Bahagia Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri, mantan mufti wilayah Persekutuan. So, tuan dan puan, apa yang saya perasan, Datuk Dr. Zul ni, in fact, saya adalah salah seorang anak murid beliau yang selalu hadir ke kuliah-kuliah duha dekat Nilai lah. So, saya perasan daripada dulu lagi, Dr. Zul ni, Ustaz Zul ni, dia punya tone of voice, dia bukanlah macam contoh certain ahli politik bila bercakap, dia naikkan suara, turunkan suara. Maksudnya, dia punya voice modulation tu naik dan turun. Tapi Dr. Zul ni, dia punya suara, kalau anda pernah dengar lah, dia punya tausiah ataupun perkongsian, dia lebih kurang macam tu je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan dialek Terengganu and so forth lah kan. Tapi, soalan dia adalah, kenapa kalau kita pergi ke kuliah-kuliah individu-individu yang sebegini, kita terasa macam, dah habis dah, ataupun kita nak keluar pergi toilet pun sayang. Salah satu reasonnya adalah, Dr. Zul, dia suka bercerita. Dan tuan dan puan, that is the powerful of storytelling tau. Saya perasan bila Dr. Zul bercakap, tempoh hari dia share pasal haji lah. So, Duyufur Rahman ni, ataupun jemaah-jemaah, ataupun bakal jemaah haji ni adalah jemputan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia beritahu lah, ada 3 poin yang dia nak sampaikan. So, poin yang pertama dia sampaikan dan kemudian dia pun cerita, kisah. Kisah tu, tuan dan puan, terbahagi kepada 2. Satu, kisah Nabi SAW ataupun para sahabat ataupun para tabi'in, para pengikut, dan juga diselangi dengan kisah dia, kisah pengalaman dia. Dan kemudian move to point yang kedua, sama juga Dr. Zul ceritakan kisah Nabi ataupun para salafus soleh, dan kemudian kisah dia. Poin yang ketiga pun sama juga. Dia bagi point, dia bagi cerita. Cerita tu kisah Nabi dan kisah dia. Dan kita pun dah sejam dah. Dah sejam setengah dah. In fact, masa tu, beliau punya masa tak banyak, tak sampai 2 jam pun. So, kita pun macam, alamak, nak lagi Datuk. So, point here is, bila kita nak bercakap, of course, point kita ada, tapi jangan lupa selitkan penceritaan dalam poin-poin kita. Dan bila kita sebut tentang penceritaan ni, ada 2 jenis cerita. Satu, kita boleh bawa cerita orang lain. Contoh, macam contoh Dr. Zul tadi, cerita pasal Nabi dan para salafus soleh ataupun para tabi'in. Dan anda boleh selitkan juga cerita pengalaman anda. Alright, jadi faktanya adalah, kalau anda nak sampaikan sesuatu, sampaikan fakta dan juga selang-selikan dengan cerita, insya-Allah anda akan grab audience attention. Alright, tuan dan puan suka cerita tak? Kalau suka cerita, komen suka.